saya akan tunjuk contohlah. Saya harap ada yang dah buat tak? Saya dah masukkan slide tu dalam YouLearn minggu lepas. Ada tak yang try untuk buat problem, exercise tu semua? Senyap je semua? Semua tak buat ke? Tak ada yang cuba buat? Cuba jawab? Loga je jawab ada. Yang lain? Yang lain tak ada cuba buat ke? Semua nak tunggu bersuap? Satu dua soalan je. Tak kisahlah as long as ada cuba. Sebab saya baru go through ada satu soalan tu dia macam maklumat tak lengkap. So you tak boleh nak jawab pun. Dia ada parameter yang tak di-provide. Saya pun tak check balik. Tadi check baru perasan lah. Dah yang lain? Tak ada, tunggu je. Dah tahun 2 dah ni, jangan nak tunggu-tunggu sangat dah. Tahun depan, sem depan dah masuk year 3 dah. Should be independent lah belajar. Jangan semua nak tunggu lecturer je provide. Okay, so let's start. Okay, semua boleh clear nampak slide? Nampak, madam. Pak Madam. Okey, alamak, saya tak try pula lah. Boleh conteng tak atas ni? Tak boleh. Okay, so start lah. Hari ni kita akan bincang semua contoh-contoh lah, examples. For the first chapter ni, kita tak pergi calculation yang kompleks. Okay, nanti calculation yang kompleks boleh you masuk chapter conduction, you masuk chapter convection. Yang tu dah kompleks punya calculation. So basically untuk chapter 1 because it is introduction chapter. So basically soalan yang basic sahaja. Okay. So kita tengoklah the first one. Yang saya rasa yang example ni ada 4 soalan ni yang paling simple lah. Okay. Dan keempat-empat soalan ni actually saya ambil daripada mana? Saya ambil daripada buku modul thermodynamics yang saya suruh awak beli nanti, which is nanti ada yang dekat Shopee tu. Okay, so soalan-soalan ni semua saya ambil daripada buku tu. Alright, so for the first chapter, dia ada 4 bagi examples problems. Tapi dalam buku tu, tak silap saya dia tak ada dengan solutions. So dia bagi contoh soalan sahaja without the solutions. So saya akan discuss dengan awak lah the solutions. Okay, so the first one. Okay, dia dah bagi by chapter, by subtopic. So the first one conductions. Kita belajar conduction. So conductions, what is the equations yang involved dengan conductions? Anyone yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Okay. So, balik-balik loga je yang type. Okay, it's a Fourier law. Ingat tak apa Fourier law ni? Yang lain ni apa? Sepi je. Okay, so bila sebut pasal conduction, so automatically it's a Fourier law. So Fourier law kita akan ada equations tu lah. Q,
Okay, negative, you must include the negative sign. Sebab negative tu, it's showing you the directions. Kita tahu dia punya heat being transferred from high temperature regions pergi low temperature regions. Okay, so we have the negative signs and then we have the Ka dt over dx. Okay, ada certain dia pakai, dia tak suka letak x, so dia akan letak L. Okay, so the L tu the represent jauh, the length untuk heat to travel. Okay, that's why ada certain buku dia akan pakai L instead of dia pakai dx. Okay, sebab sometimes dia punya, kalau kita pakai dx, kita akan fikir dia adalah thickness dan untuk certain cases, dia ada multi-layer dan sebagainya. That's why dia prefer pakai L. Okay, so first problems, dia bagi tahu kita ada copper plate 3 cm. Okay, and then one surface 400 and then another surface 100 dan juga dia bagi kita punya K constants, the conductivity. So bila dia bagi, biasa soalan-soalan macam ni lah, dia akan bagi nilai K, nilai H, okay, dan sebagainya yang tu. So bila dia bagi nilai K, automatically kita akan pakai conduction lah sebab that is the only modes of heat transfer involved with K constant. Okay, so untuk soalan yang ni, okay, itu je maklumat yang diberi. So macam mana? Apa maklumat dia? So kita ada K constant which is berapa tadi? 370 watt per m degree C. And then kita ada temperature lah. Dia bagi kita DT. Dan kita tahu dia adalah mesti tinggi tolak rendah. So it's a 400 minus with 100 Celsius. So kita tahu kita ada 300 Celsius kat sini lah. Okay, and then dia suruh kita cari Q lah. Berapa? Untuk case kat sini, dia tak beri area. Which is kita tahu Q kita kalau ikutkan, okay, rate of heat transfer Q dot, dia adalah negatif Ka dt dx. Okay, and then dia ada bagi X. Berapa thickness dia? 3 cm. 3 cm. Okay, so ini ada, ini ada, ini ada. Ini tak ada. Tak diberi kat soalan. So macam saya dah terangkan minggu lepas, bila area tak diberi, we still can find the heat transferred amount. Okay, macam mana kita nak guna? Kita gunakan heat flux equations. So apa dia heat flux equations? So tu yang Q kecil tu sama dengan Q besar over area. Okay, so kalau kat sini kita dah tahu ni per area dan Q kita ada area, kita boleh cancel out the area. Okay, so yang tinggal dekat sini nanti adalah negatif K dt dx. Okay, so because kita dah buat calculation dt kita kat sini, kita dah tahu arah dia daripada higher regions to the lower temperature regions. So negatif ni dah hilang lah automatically. So K kita berapa? 370. And then our dt is 300. Kita punya X 3 cm which is 0.03. Right. Okay, so kira lah. Dapat jawapan dia? Berapa tadi jawapan dia? Apa jawapan dia? Okay, so jawapan dia 3.7 megawatts per meter squared. Okay, so yang bawah tu lah jawapan dia. Yang ni boleh pula conteng. Okay, so yang ni jawapan dia, the final answer. Okay, dia akan ada per unit area because area tak diberi dekat dalam soalan tadi. Okay, so your answer must remain per unit area. Okay, so dah settle dah untuk soalan nombor 1. Okay, so now kita tengok pula untuk soalan nombor 2, dia dah bagi tahu convections. Okay, so kalau convections, apa law yang involved? Okay, Newton's law of cooling. Apa equations dia? Apa equations untuk convections? Bolehlah on mic tu cakap.
Tak payahlah. Diam je. HA Q sama delta dengan T. HA, TW tolak T. T infinity lah. Okay, T infinite. You nak tulis T surrounding ke apa ke, terpulang. Tak kisah. Tak salah pun. Okay, as long as you faham apa yang value apa yang you nak put in. Okay, untuk setiap variables. Okay, so kat sini dia dah bagi dah. Dia dah bagi convection coefficients 25. And then dia ada hot plate. Suhu plate tu punya surface adalah 250. The area of the plate pun dia dah bagi 50 by 75. And then ada air, blow. 20 Celsius. So gunakan equations Newton cooling tu, bolehlah selesaikan. So nak senang, biasanya kalau saya bila bagi soalan-soalan macam ni without diagram, saya suka suruh student draw dulu diagram. You don't have to be like perfect diagram. Okay, as long as you tahu you nak buat diagram macam ni, you nak lukis apa menegak macam ni pun, okay, so sini you punya air pun boleh, tak kisah. Sama je konsep dia. Okay, because this is just the basic. Okay, so you have the 50 by 75, the area of the plate. And then surface ni, suhu dia ni 250. H dah diberi. Okay, so temperature untuk surrounding pun dah diberi. So using these equations, okay, bolehlah kira. Masuk je kan all the value yang you dah dapat. Okay, so your final answer adalah 2.156 kilowatts. Okay, sebab this is actually rate Kalau rate, biasa kalau saya rate calculation saya suka letak ada Q dot dekat atas ni lah. That represent rate. Sebab apa rate? Sebab watt adalah asal dia joule per second. Okay, rate anything must be per second. Okay, kalau macam mass flow rate, okay, dia kg per second. Benda-benda macam tu lah. Bila ada term rates tu automatically unit dia mestilah per unit time per second. Okay, so dah dapat dah yang ni. And then yang ketiga is radiations. Dia ni dia pakai body lah. Okay, dia ada dua plates. Satu 800, satu lagi 300. Okay, and then it's exchanged by radiations. Dia suruh cari heat per unit area. Sebab apa dia mention dia nak per unit area? Sebab kat situ dia hanya bagi information temperature sahaja. Dia tak ada bagi pun sizes plate dan sebagainya. And one more thing yang you kena ingat untuk soalan nombor 3 ni, let's say lah dia complex kan soalan tu. Okay, untuk case kalau real situation pun, kalau you ada dua plate, okay, black body kedua-duanya, macam mana radiation boleh berlaku within these two plate? Maknanya plate A temperature lain, plate B temperature lain, okay, dan boleh berlaku radiation kedua-dua plate black body ni dengan syarat kedua-dua plate mestilah sama size. Dia tak boleh satu ni besar sangat, satu ni kecil. Dia tak akan berlaku radiation. Radiation tu happen tapi you tak boleh calculate. Okay. So untuk case, untuk analisis, kedua-dua sizes mesti sama. Alright, so kita tengoklah macam mana dia punya solutions. Okay, so benda dia macam ni lah. Dia ada plate pertama, plate kedua. Tak kisahlah dia horizontal ke, dia vertical positions ke. Okay. So kita akan pakai equations radiations. Okay. So untuk kat sini, kalau ikutkan radiations punya equations, kita ada emissivity, sigma, area, and then kita ada TS, power of 4 tolak dengan T surrounding. Okay, that is for general case. Tapi bila ada dua plate macam ni, dia akan play around dengan temperature pertama, temperature kedua lah. Okay, macam-macam mana pun, you have to remember that temperature yang pertama tu mesti yang higher temperature compare dengan temperature yang kedua. Okay, sebab you tak nak dapat negative value. Okay, dan heat transfer dia, kita tahu dia punya konsep, dia punya teori behind heat transfer analysis, dia mestilah daripada higher temperature pergi low temperature. So kena ingat benda tu lah. Okay, because it is black body, bila black body, emissivity kita satu. Ni, nilai emissivity ni automatically E sama dengan 1. So tak payahlah kan bila dah E sama dengan 1. Sigma is the Stephen-Boltzmann constant. So dia memang nilai yang fix. Tak payahlah nak ubah-ubah 5.67.
10 negatif 8. Macam mana nak ingat nilai ni? Biasanya nilai sigma kita takkan provide dalam soalan whatsoever sebab nilai ni student memang kena tahu. You ingat je lah 5, 6, 7, 8. Turutan kan numbering 5, 6, 7, 8. So 5.67 kali 10 negatif 8. That's how I remember lah. It's up to you macam mana you nak memorize this Stephen Boltzmann. Okay, untuk case radiations, dia punya temperature wajib tukar kepada Kelvin. Untuk conductions, untuk convections, you tak perlu tukar. Okay, sebab dia dapatkan temperature difference. Tapi untuk radiations, walaupun dia cari temperature difference, tapi you kena ingat because of this, the Stephen Boltzmann, dia punya unit ni memang fix per Kelvin. Okay, dia macam conductions K and H, dia boleh jadi per Kelvin, dia boleh jadi per Celsius. Okay, dia boleh switch. Tak kisah pun. So you calculate temperature tu pun tak kisah pun, dia takkan effect. Tapi untuk case Stephen Boltzmann punya constants value, dia memang per unit K, Kelvin. So nak tak nak temperature you have to change to Kelvin baru dapat jawapan. Kalau you pakai Celsius, dia akan lari value dia. Okay. So final answer dapat inilah because dia nak kita per unit area kan. So bila dia nak per unit area, automatically kena ingat is actually heat flux. Okay, sebab heat flux dia ada Q which is our rate radiations, okay, over dengan area. So this is equations yang kita akan guna pakailah untuk calculate for example 3. So last adalah untuk multimode ataupun simultaneous heat transfer apa-apa je lah. Okay, ni maknanya lanjutan. Dia dah assume, okay, plate macam contoh example 2 tadi. Okay, sekarang ni dia beri thickness dan juga dia beri radiation loss which is the 300 watt. Okay, yang tu dia dah bagi dah. Maknanya itu adalah heat loss. Okay, dan dia suruh cari berapa temperature. Okay, calculate the inside plate temperature. Okay, dan dia bagi nilai K. Example nombor 2, convections. So kat sini you ada conductions, you ada convections dan juga dia dah beri radiation loss. So you ada ketiga-tiga benda ni. Macam saya cakap, simultaneous ni kalau buat analisis kita tak boleh happen to be ketiga-tiga conductions. Okay, biasanya analisis kita akan 2 saja maksimum. Okay, untuk case ni kita akan implement konsep thermodynamic which is bukan setakat dynamic je, any subjek yang lain pun kita apply konsep yang sama. Kita tahu total energy masuk, okay, E in mestilah sama banyak dengan energy out. Okay, this is konsep thermodynamic. Okay, dynamic, thermodynamic, fluids, semua pakai konsep ni. Energy in mestilah sama dengan energy out. Okay, so apa dia energy in? Okay, so kita tahu losses, this is loss. Loss biasanya out. Okay, kat sini berlaku cooling, which is the convections. Ni pun out. Okay, so apa dia yang in dia? Conductions. So dia mesti ada beza temperature dekat sini. Antara surface atas dengan surface bawah ni, dia kena ada temperature difference. Sebab apa? Sebab nak analisis heat transfer, you must have temperature difference. Okay. So, yang dia suruh cari dekat soalan tadi, ni, berapa temperature bottom ni? Okay, so nak tak nak, kita pakailah E in sama dengan E out. Dan kita tahu E in kita adalah conductions. Okay, daripada sini kita ada thickness. Okay, kita tahu surface sini. So kita pakailah conductions. Okay, Ka T bottom tolak T top. Okay, dx which is our thickness 2 cm. Okay, convection kita dah calculate dah dekat example 2 tadi. Apa tah nilai dia tadi? Mana tah? Berapa nilai? Saya tak ingat dah. Okay, 2156. Okay, yang ni kita dah kira dekat example 2 tadi. Dah kira dah. 2156. Okay. Watt. Yang ni mana? Ini yang kat soalan dah bagi. Radiation loss tadi.
Okay, because dia adalah kedua-dua tu adalah out, so total up lah kan. Okay, it's the submissions. Okay, so tambah, so you akan dapat berapa kat sini? Rearrange lah. Sini 0.02. Okay. So darabkan dengan ke sini, dapat sini. So kira-kira you dapat TikTok, you tahulah 250. Perlu ke nak tukar? Tak perlu. Okay. So okay, dah diberi dekat soalan. So bolehlah kira yang tak ada, yang area ada. Sebab ni soalan nombor 2 kan, area dia dah diberi. Okay, so T bottom yang nak dapat. So T bottom awak temperature dia hanyalah 253 Celsius saja. So temperature difference dekat plate ni 3 Celsius sahaja. Okay, so tak banyak lah pun temperature difference dia. Okay, so this is how you solve soalan berkaitan dengan heat transfer. So far boleh follow tak? Boleh. Buat yang Ya, yang 300 tu datang mana? daripada soalan. Oh, soalan yang Soalan nombor 4 ni. Ni dia dah bagi kat sini. 2 tu. Oh, Bukan, dia tak ada kaitan dengan ni. Soalan nombor 4 ni berkait dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 je. So, ni kan dia bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia ada convections. Okay, soalan nombor 2 convections. Okay, so you dah kira dah ni tadi. So you dapat jawapan dia tadi 2156 watt. Okay, so kat sini yang dia bagi 300 tadi tu yang ni. Ni, daripada soalan 300 watt adalah loss daripada radiation. Faham tak? faham. Dia tak ada kaitan dengan example 3. Example 4 ni dia berkait dengan example 2. Okay, so 300 tu dapat daripada mana ni? Loss from radiation. Okay. Ada soalan lagi? Madam, Ya. macam mana tahu E into convection? In conduction. Conduction. Macam mana nak tahu dia conduction? Okay, so kita tengok balik problem kat sini. Okay, ni problem 2 sama je lah dengan gambar problem 4 tadi. Okay, untuk case convection, okay, kita berlaku cooling. Okay, penyejukan cooling lah dengan udara. Okay, so bila berlaku kat situ, kat sini, surface atas ni, itu adalah kita punya energy out. Yang kita dissipatekan kita punya energy. Okay, untuk case nombor 4 ni, sebab dia bagi convection, sebab dia suruh follow example 2 kan. So dia dah bagi convection dan dia bagi radiation. Yang loss tadi, 300. Okay, so kalau perasan ni arrow kat sini. Arrow sini yang dia tunjukkan ada berlaku loss radiation. Okay, so kat sini ruang-ruang ni semua berlaku cooling. So ni semua adalah out. So biasanya kalau kita ada satu sistem, okay, kalau kita bila dah ruang sebelah sini, satu side sini dah out, sebelah sini di opposite side tu mestilah in. So sekarang ni atas ni semua dah out. Okay, kita punya energy out. So automatically dekat bottom bawah ni kita punya energy in. Macam mana plate ni boleh dapat 250? Macam mana terus temperature dia tinggi? Dia mesti berlaku conduction. Mesti ada something yang heat up dekat bawah ni menyebabkan suhu ni naik. Okay, so dekat sinilah kita punya inlet. Macam mana kita tahu inlet kita conduction? Sebab dia ada beri thickness. Okay, ini plate ni metal. Dia adalah solid. So bila kita ada sesuatu yang solid, okay, kita ada thickness, heat transfer kita yang berlaku kat situ adalah hanyalah conduction. Dia takkan boleh tiba-tiba pergi convection ke radiation ke, tak ada. Dia mesti conduction. Sebab dia cross thickness tu, ketebalan tu ada, kita punya heat tu dia melalui ketebalan tu. Dan dia mesti ada temperature difference. Satu surface temperature dia nilai lain, satu lagi nilai lain. Okay, that's why kita tahu kita punya E in kita adalah conduction. Okay. So next. Dah macam-macam term dah saya pakai, sekejap example, sekejap exercise. Okay, so yang ni adalah chip. Okay, so dia dissipates, maknanya kat sini kat heat dia dah dissipate 3 watt. Okay, kita tahu watt adalah joule per seconds. So automatically
bila dia bagi macam ni, okay, this is dia sebab dia adalah elektronik, so basically kita akan guna word power lah. Tapi bila dia bagi watt ni, automatically kita tahu dia adalah Q, which is our rate of heat. Untuk kes ni dia dissipate. Okay. Okay, dissipate apa benda, transfer apa benda. Ada, kalau macam untuk level undergrad ni kita assume it's the same thing. Okay, actually dissipate ni disebarkan. Okay, kalau heat transfer ni dia dibawa cross setiap positions. Okay, setiap place tu dia pindah. Okay, dan temperature dia akan berkurang. Tapi dissipate ni macam lepaskan, bebas je kan. Okay, reduce untuk dia punya temperature tu daripada high pergi low macam tu lah. Okay, so bila dia beri, kita tahu dalam soalan bila unit provided adalah watt, so automatically kena ingat dia adalah rate heat transfer. Okay, rate heat dissipate, ikutlah pada questions. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu apa yang kita nak kena cari adalah amount of heat yang dissipate dalam tempoh 8 jam dan juga heat flux. Okay, dan dia dah bagi dah area. Okay, surface area dia adalah 0.08 inch squared. Okay, so inch lah. Okay, perlu ke nak tukar? Kalau rasa nak tukar, tukarlah. Kalau rasa dalam calculation you tak perlu tukar, then you don't have to change. Okay, so macam mana kita nak kira heat, amount of heat dissipate ni? Okay, dia beri masa dalam tempoh 8 jam tu berapa banyak 8 jam, berapa banyak heat yang kita reject, yang kita dah lepaskan ke sekitar. Okay, so macam mana kita nak kira benda tu? Okay, kita dah tahu dah, dia dah bagi watt, which is our rate of heat transfer kita, Q dot. Okay, so Q dot kita darab je lah kan dengan 8 jam. So kita dapat dah amount of heat dissipate kita tadi tu. So kita dapatlah 24 watt hour. Okay, so kalau if you notice macam bil elektrik ke apa kan dia pakai kilowatt hour. Okay, so tak perlulah macam kita tahu watt adalah joule per second. Dan tak perlu you nak change hour tu pergi hour tu nak you convert pula pergi second. So tak perlu. Okay, you just sebab kita untuk electrical kita akan pakai watt hour. Okay, kalau you baca ambil meter tarif electricity pun dia adalah kilowatt hour. So biarkan dia macam tu remain. That is the unit. Okay, untuk B pula dia suruh kita kira heat flux. So dia dah bagi Q dan dia dah bagi juga area. So kira je lah heat flux dia. Okay, so guna yang ni lah. Okay, so your final answer yang ni. Kenapa saya kata tak perlu pun nak ubah inch ni? Okay, sebab dia tak ada kaitan pun dalam ni pun tak ada kaitan. So macam biar je lah jawapan dia dalam watt per inch squared. Okay, so this is exercise 1. And then ni exercise 2 ni. Baru yang saya notice tak ada informations. Dia tak ada beri ni area value. Tapi sebenarnya ada ni. Ni nilai area dia. Okay, so memang saya rasa tak boleh nak selesaikan pun sebab you don't have the area value and then you nak kira by heat flux pun macam tak boleh juga because yang you nak find adalah temperature which is apa? So you ada dua unknown kalau you nak kira gunakan heat flux. So still macam tak boleh jugalah. Okay. So area ni yang tak diberi pada soalan. That's why untuk exercise ni tak boleh buat. Okay. So basically apa yang you nak kena buat, you ada gambar bawah ni lah. Kita ada transistor 4 biji. Dan yang 15 dia bagi ni apa? That is the temperature lah. Okay. So apa yang dia nak suruh cari kat sini saya pun tak ingat. Okay, temperature untuk TS ni lah, surface temperature yang dia nak suruh kita cari. Sorry, 15 ni adalah power, it's not 15 watt. Okay, dia bukan sebab kat sini this is TS, this is the T infinite. Okay, so yang kat sini adalah power lah 15 watt. Okay, ni pun tak ada unit, so macam student pun boleh confuse lah tu nilai untuk apa. Okay, so bila kita nak kira total power consume, kita kena kira berapa biji lah transistor yang ada. Kat soalan dia dah bagi tahu dia ada 4. That's why kat sini
If you notice, dia kira 4 kali 15. Okay, 60 watt lah. Okay. And then kita dah tahu dah kita punya watt, kita dah tahu kita punya area. So kita akan gunakan, kalau tengok pada rajah ni pun kita dah tahu it's a convections. So bila convections kita akan pakai Newton Newton cooling law. Okay, so yang ni equations dia. H dah diberi dekat soalan 25. Okay, so yang kita nak cari yang ni kan. Okay, just rearrange the equation. So dapatlah final answer. Jawapan dia adalah 74.6 Celsius. Okay. So lagi satu. Yang ni saya rasa temperature surrounding kat sini pun tak diberi ni. Yang ni. Yang this is the yang T infinite ni adalah 25 Celsius. Okay, so banyak untuk yang SSS 2 ni minta maaf banyak sebab banyak input sepatutnya data yang diberi tak diberi. So macam tak boleh nak selesaikan lah. Memang tak ada yang cuba pun. Alright, okay, so next soalan nombor 3. Okay, so kita ada window glass. Okay, ni saya rasa macam lebih kurang saya dah explain minggu lepas. Okay, so dia dah bagi thermal conductivity, automatically kita tahu dia adalah conduction because dia bagi K. Okay, so kita ada glass. Okay, now dia punya thickness dia ni. Okay, thickness dia 0.5 ni cm. Dia kena ada unit, kau tak student tak tahu. Okay. So, there's inner temperature satu side lagi dah diberi 10 dengan 3. So, dia ada perbezaan temperature, bolehlah buat heat transfer analysis. Okay. So, masuk je kanlah dalam persamaan. Untuk kes ni pun, yang ni pun saya rasa tak di-provide dia punya area. Kalau kat solution ni ada area dia. Sepatutnya ni pun kena betulkan juga SSS 3 ni. Okay, dia tak diberikan area. So sebenarnya macam saya cakap lah, kalau tak beri area, you still can calculate. Boleh gunakan heat flux. Okay. So, selesaikanlah. Okay, K ada, K area, and then temperature ni semua. So you dapat dah. This is the value. Okay, power dia lah. Sorry, not power, the heat transfer. Okay. So dia bagi masa. Dia nak tahu berapa banyak heat transfer dalam tempoh 5 jam. Okay, macam saya cakap tadi. Okay, tadi kita biarkan dia dalam bentuk watt hour. Yang ni kenapa pula saya tukar? You kena ingat, untuk mechanical system, contoh macam soalan ni, okay, kita kena ubah. Sebab kita punya unit kena sama. Tapi bila kita involve dengan electrical, component, elektronik, apa sebagai benda-benda tu, you remain as watt hour. Okay, tu beza dia. Sebab tu student electrical pun ada yang ambil heat transfer. So bila untuk student electrical, kita terpaksa remain. Biarkan dalam watt hour. Okay, tapi bila problems involve macam ni adalah kes-kes mechanical lah. Okay, so yang ni you kena convert unit. So kita tahu tadi watt kita adalah joule per second. Okay, so 5 jam ni kita kena tukarlah kepada second. So 1 hour adalah 3600. So darablah dengan 5 kali 3600. Yang ni lah. Okay, so potong second. Kita punya final answer, amount of heat, okay, kita dalam tempoh 5 jam tu adalah 78,620 kilojoule. Okay. So, lepas tu kat bawah dia tanya pula, what if kalau saya doublekan thickness glass ni, tadi 0.5 cm, sekarang saya tambah lagi 0.5 cm jadi 1 cm. So, berapa dia punya amount heat transfer? So, makin kita tambah, the amount of heat transfer akan berkurang. Sebab apa? Lagi panjang dia nak tembus kita punya solid substance kita tu. Okay, tadi tu pendek ni je. Sekarang dia dah jadi panjang ni. Lepas tu kalau lagi panjang, lagilah. That's why lagi panjang, maknanya lagi tebal, okay, kita punya substance, kita punya thickness, okay, dan dia akan lagi reduce kita punya amount of heat yang kita being transfer. So contoh macam kat sini lah, yang ni dia double kan. So
kita punya thickness ni jadi 1 cm. So nak kira balik amount dia sebab dia double. So yang ni bahagi je lah 2. Bahagi 2. So you dapat untuk 1 cm ini nilai dia. Okay, so kalau you tak increase lagi dia punya thickness, dia lagi kurang. Increase lagi thickness, dia lagi kurang. Okay? Boleh Okay, so next. Yang ni. Okay, macam saya cakap tadi lah. Bila involve dengan elektrik ni, you have to remain macam ni. Watt hour. Okay. So yang ni, dia bagi electricity charge. Dia dah bagi area. Dia dah bagi juga amount of heat dalam tempoh 2 jam. Dia suruh kira juga apa ni, heat flux and cost electricity. Dan dia dah bagi dah, ni kita dah tahu lah kita punya Q. 1200 watt. Okay, so macam mana kita nak selesaikan case ni? Okay. So yang senangnya adalah yang ni lah. Yang nak kira cost. Sebab dia dah bagi power tadi, 1200 tadi, yang ni. Okay, so kita tahu dia adalah 1.2 kilowatt lah. Okay, masa dia beri 2 jam. 2 jam. So kita dah dapat dah this 2.4 kilowatt hour. Okay, darab je lah dengan cost tadi. Okay, 1 kilowatt hour adalah 0.07 sen. So darab je lah kan nilai ni. So inilah cost nak bayar. Cost elektrik yang kita perlu bayar untuk tempoh 2 jam bila guna iron ni. Which is 17 sen je. Okay, so next dia suruh cari heat flux. Okay, so heat flux, okay, the equation yang ni lah. Okay, so kita ada area dah diberi kat soalan. So kita kena calculate untuk Q. So Q, kalau ikutkan soalan dia ada 1200, okay. Tapi saya tak pasti kat sini why dia darab dengan 0.9. Saya nak kena cari ni. Yang ni sampai sekarang pun saya confused sebab soalan ni bukan daripada saya ni, daripada lecturer lain. So sebab nak konsisten. So saya nak kena juga argue dengan dia lah daripada mana datang nilai 0.9 ni. Okay, because yang ni not base. Okay, base yang ni. Okay, so dia nak dapatkan Q base. So dia kena kira lah. Tapi saya tak pasti kenapa dia darabkan dengan 0.9. So nanti saya akan double confirmkan balik and then I tell you why 0.9 tu lah nilai dia. So basically dia akan darabkan dengan heat transfer yang ke atas ni. Okay, so dia dapat yang ni lah. 1080. Okay, divided by the area given from the questions. So kita punya heat flux adalah 72 kilowatts per meter squared. Alright, so tengok problem 1 ni. Okay, problem 1 ni, kalau tengok gambar ni macam macam yang tadi-tadi je, memang sama pun. Okay, bila tengok macam ni, dia dah bagi bentuk macam ni, ada thickness, 2 temperature berbeza, yang ni dia terus bagi nilai K. Automatically kita tahu dia adalah conductions. So kalau macam conduction macam biasa je lah, kira je lah macam biasa apa yang dia suruh cari. Okay, heat loss, which is Q jugalah. Kalau heat loss pun, okay, Q dot sama dengan negatif KA dt dx. Okay, so K apa? 1.4, area dah diberi kat sini 1 kali 3, so 3. Okay, lepas tu temperature 15 tolak 5, 10. Okay, thickness dia berapa ni? 0.005. So kira lah dapat berapa nilai. Okay, so ini simple. Kita tengok untuk case insulator. Okay, kita ada satu freezer compartment. It's a cubicle. Okay, dengan ketinggian dia semua 2 yang ni. Okay, dia dah bagi tahu dah. Okay, W ni bukan unit Okay, dia nak bagi tahu width, ketinggian dia lah. Okay, assume bottom to be perfectly insulated. Bawah ni yang insulated Okay. So dia suruh cari find minimum thickness untuk styrofoam insulations. Okay, yang ni totally insulated. Okay, dia nak suruh cari yang ni. Thickness styrofoam ni berapa? Berapalah ketebalan ni semua ni? Okay, berapa dia punya ketebalan. Dan dia dah bagi tahulah styrofoam tu punya K constant value 0.03. And then dia dah bagi tahu apa ni, which must be applied to the top side walls to ensure heat load less than 500 watts. Okay, so this will be our Q. And then this is the temperature difference. Okay, so bolehlah selesaikan. Semua information ada. Okay. So apa yang kita nak guna pakai?
conduction lah sebab dia bagi K. So inilah equations dia. Okay. So kalau ni sebenarnya penulisan dia should be macam ni lah. Ni daripada buku lain ni, nampak tak ada Q prime ni is heat flux. Q kecil adalah rate. Okay, so untuk tak nak confuse, so actually dia macam ni. Q dot which is rate. Okay, sama dengan heat flux darab area. Sebab kita tahu heat flux adalah Q bahagi A. So kita rearrange je. Dan kita tahu juga ni adalah okay, negatif KA DTL. Okay. So sekarang ni kalau awak tengok kat sini, dia letak A total. Apa pula A total ni? Okay, kena ingat. Okay. Dia dah bagi kita dua. Yang tadi dekat soalan ni. Dia bagi kita ni. Width ketinggian dia je 2. Okay. Lepas tu, kita nak kira area dia macam mana? Sebab dia dah mention kat situ dia cubicle. Okay, so dia kotak lah, dia box. Bawah ni je. Kalau cube, kalau ikutkan surface kita semua total 6 lah kan. Sisi 4, atas bawah. Tapi sebab bawah ni fully dah insulated, so kita tak counted. So kita ada 5 je surface. Side 4 dengan top 1, 5. That's why kat sini kita dapat 5. Okay. Darabkan dengan kita punya width tadi. 2 kali dengan 2. Okay, sebab dia cubic kan? Shape sama, petak sama. Okay. So, kita ada 5 surface dan kita punya ni adalah 2 kali 2. Okay. Petak sama. Okay, so kita nak cari apa? Kita nak cari L. Rearrange lah this equation so dapat bentuk dia yang ni. Okay, so yang ni dengan yang ni actually your area. Okay, 5 kali W2 ni adalah area. K dah diberi. Okay, yang ni, okay, temperature pula. Sebab soalan tadi temperature dia berapa ya? Temperature negatif 10, 35. Okay, so kita tahu 35 tinggi. 35 tolak. Because of negatif 10, make sure you ada negatif 10 lah. Janganlah pula sebab you tahu dia dah negatif 10, you letak macam ni je. 35 tolak 10. Nanti jawapan salah ni. Okay, so ni tak betul. 35 tolak. Because temperature dia boleh positif, negatif. So, dalam bracket, negatif 10. Okay, so selesaikan kira-kira balik semua. Okay, Q ada dekat soalan dah diberi tadi. So, dia punya thickness yang sesuai untuk styrofoam tadi adalah 54 mm sahaja. Okay, that's how you calculate lah untuk problem 2. Okay, boleh faham setakat ni? Any question? Yang W2 tu apa? Maksudnya dia punya area untuk 2 kali 2 tu 2 meter kali 2 2 meter. kali 2 ni daripada soalan ni. Dan soalan ni dia dah bagi tahu lah. Ni W. W ni untuk mana tak? Okay, W. Ni W. Dia gunakan simbol W untuk represent ketinggian. Okay, kalau ikut 3D bentuk dia macam ni lah. Okay. Ni 3D. Bawah yang bottom ni dia dah perfectly insulated. Okay, yang ada styrofoam tu kat sini je. Area sini, area top, area belakang, area tepi sini. So dia ada 5 surface. Okay. So dah so kat situ kan dia bagi 2. Okay, so sini ketinggian dia 2. Sini pun 2. Okay, so sini pun 2. Okay, macam mana nak kira area? So 2 kali 2 lah kan. Satu dapat 2 kali 2. Tapi sebab ada 5 surface, you kena total up kan lah ke 5 tu. Okay. Okay, faham. Alright. Betul. Sama. Okay, so problem ketiga. Ni electrical balik. Electric resistance, okay, dia embedded dekat dalam silinder ni. Diameter silinder ni 30 mm. Okay, so bila ada water temperature 25 dengan velocity dia 1 meter per second, okay, dia akan lalu dekat silinder tadi tu. Okay, the power required, okay, untuk dapatkan temperature dia 90 Celsius adalah 2 kilowatt per meter. Okay, so bila air 25 pula, okay, velocity dia 10, okay, dia punya Q dia watt per meter. Okay, dia suruh kira, okay, convection coefficient dia dan compare antara case water dengan
case air. Dia ada 2 case untuk soalan nombor 3 ni. Okay, silinder dia sama. Okay, tapi satu dia akan gunakan ni convection dalam ni kan. Okay, so you ada silinder. Lepas tu you akan ada air yang akan cool down. Air tu will be your surrounding. Okay, satu lagi case you ada silinder tu juga. Lepas tu you ada air sekeliling untuk cool down. Okay. Sebab apa? Sebab you punya temperature silinder tu dia dah bagi kat soalan 90 degree. Okay. So macam mana you nak selesaikan? Kenalah buat satu-satu. Okay, so kita tahu dia adalah convection. So adalah Newton cooling. Okay, equation yang ni lah kan. Okay, Q dot sama dah. Yang ni lain pula. Pakai Q prime pula. Okay, so jangan confuse lah. H A T S tolak T infinite. Okay, so sekarang ni biasa kita bagi plate. Plate kita tahulah nak cari area. So sekarang ni dia bagi bulat, silinder. So macam mana nak cari area untuk bulat? Cepatlah. Pi R squared kan? Kalau kiraan budak-budak. Okay. Kalau R kuasa 2, R kali R tak ke dapat diameter. Okay, so pi D lah. Satu kat sini dia pakai area dia pi D. Okay. You nak pakai ni boleh, you nak pakai macam ni boleh, you nak pakai pi D kuasa 2, pi D kuasa 2/4 boleh, you akan tetap dapat jawapan yang sama. Okay. So jangan nak menyusah-nyusahkan diri, pakai yang simple lah. Okay, pi D. Okay, apa yang dia nak tadi? Dia suruh kita cari H. So rearrange lah equations ni. So ni lah yang kita dapat. Okay. So sekarang kita ada 2 condition. Satu adalah water, satu lagi adalah air. Okay, so kita masuklah semua parameter involved with water. Okay, so Q kalau bila water dia adalah 28 kilowatts. Okay, sebab tu dia tukar ni. Ada dapat 10 kuasa 3. Dekat soalan ni 28 kilowatt untuk air. Okay, yang ini untuk air. Okay, so ni pi lah. Okay, this is the area. Okay, ni adalah temperature dia. Okay, so you kira-kira you dapat you punya nilai H yang ni. Okay, lepas tu buat benda yang sama tapi masukkan value untuk air. Okay, dia punya Q yang kita dapat adalah 400 pada soalan. Yang lain semua sama. So kita dapat nilai untuk air kita yang ni. Okay, so apa yang beza dia? Okay, kalau nak ikutkan dia macam lebih kurang like 10 kali ganda lah. Okay, antara water ni lagi tinggi. Okay, dia punya convection coefficients. Alright. Okay, so inilah yang bezakan nilai H dia. Right. Okay, habis. Dah semua example so far. Any questions? Ada apa-apa soalan? Madam, Ya. dia kan dalam Celsius kan. So tapi dekat unit dia K. So memang tak tukar Boleh je. Kan saya kata conduction convections tak kisah. Jangan radiation. Radiation you have to be memang kena Kelvin aja. Conduction convections, okay, kalau dalam student sebab dia tengok Celsius dia akan letak Celsius lah. Okay. Boleh. You letak Celsius pun betul, you letak Kelvin pun betul. Untuk case conductions and convection only. Okay. Madam. Sebab the temperature difference, bila you tolak-tolak pun you still dapat value yang sama. Walaupun dia Celsius, walaupun kalau you tukar Kelvin pun you dapat value yang sama. So macam tak ada isu. Okay, lagi? Okay. Ada apa-apa lagi? Kemusykilan? Wan, Yes. nak minta ulang balik cara nak bezakan convection dengan apa tu? Satu lagi tu. Nak beza convection dengan apa? Dengan apa tadi? Convection dengan conduction tu. Nak beza apa? Apa yang you nak bezakan? You tengok equation pun dah berbeza. Apa yang you nak bezakan? Yang puan cakap apa
angin luar dengan angin masuk tu situ. Angin luar, angin masuk yang mana pula ni? Yang mana ya? Yang mana? Angin luar, angin Yang masuk. dekat example tu. Yang ni, example 4 ni. Example 3 tadi Puan cakap ada 2 plate tu. 2 plate ni radiation. Tak ada kaitan pun conduction convection. Alamak. Nanti saya kumpul balik soalan. Aduh, yang ni radiation. Soalan nombor 3 ni radiation, black body radiation. Kalau yang nak beza conduction convection apa segala makna ni macam soalan nombor 4 ni. Puan, exercise nombor 3 sampai semaksimal conductivity specific heat. Okay, loga. I'm not sure. I nak kena check sebab I tak ada table sekarang ni. Nanti I confirmkan balik lah the 0.9 ni Dia ada mention, for the iron value. Nanti I kena tengok sebab I tak ada table dengan I nak tengok the value untuk thermal conductivity untuk iron. Okay? Alright, anything else? Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa dah? Tak ada. Kalau tak ada, jangan lupa attendance macam biasa. Lepas tu kita akan start lab minggu depan. Okay, so saya rasa section satu-satu hari Selasa pagi pukul 8. Kita tak start pukul 8 lah, kita start 8.30. Okay, so saya akan briefing sekejap. Betul kan? S11 kan? Hari Selasa lab. Tak ada ke yang nak mengaku kumpulan S11? Okay, so S11 hari Selasa. Betul. Pukul 8.30, okay. Saya akan bagi Webex link. Saya akan brief. Lepas tu group semua dah ada kan. Saya akan follow group yang you register dekat dalam YouLearn. Okay, so kita akan ada total 5 lab. Okay, nanti yang kelas dengan Puan Idayu 21, nanti Puan Idayu akan contact awak lah. Okay, dan lagi satu kelas saya S12 hari Khamis. Okay, Khamis pukul berapa Pukul 11. Pukul 11 kan? So pukul 11 kita start 11 lah. Briefing. Okay? So kalau tak ada apa-apa, jumpa minggu depan. Kita akan masuk chapter 2 untuk lecture and also the lab sessions. Alright, thank you. Jangan lupa attendance dekat dalam YouLearn. Alright. Terima kasih semua.